Assalamualaikum, selamat datang ke podcast Kongsi Terang. Bersama saya Jasmine Muazzin. Podcast Kongsi Terang dibawakan oleh Pixel Distribution, one of the leading distributor for professional video products in Malaysia. So hari ini aku sangat-sangat excited sebab another episode berkaitan dengan sukan yang aku pernah ceburi. Dalam episod sebelum ni kita dah pernah bawa Coach Zubir, National Rifle Coach. Dia kongsikan sedikit lah fundamental berkaitan dengan sukan menembak tu. Dan dalam episod tu Alhamdulillah mendapat sambutan yang bagus. Dan adalah mention nama-nama orang-orang yang tertentu tu kan. So kita bukan mention saya saja. Kita mention tu sebab kita nak kejar orang-orang tu. So hari ni secara eksklusif kita bawakan Coach Faiz dan macam tu ni Coach Faiz dan Jonathan Wong Guan Ji, the Olympian. Alright, pernah pergi Olimpik dan bakal ke Olimpik lagi sekali tahun ni, insyaAllah 2024 di Paris. Bulan berapa tu John? Bulan 7. Kita sekarang ni bulan 3. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih dekat Coach, dekat John sudi datang ke podcast, ke studio kita orang, meluangkan masa sedikit dan dengar ceritanya baru balik daripada Denmark. Ada dalam seminggu lebih untuk berehat dan prepare balik. Minggu depan ada game lagi sekali. Jadual yang sangat pack. So macam mana di Denmark Coach? Okay So, berapa lama di sana? Sana kalau ikutkan program tu 35 hari. 35 hari? 35 hari, campur hari kita fly balik . Kalau dalam training tu dalam 34 hari. Baik. Jadi maknanya 1 bulan setengah berada kat sana lah. So kita ada competition and training camp. And then akan menyertai satu lagi kejohanan Februari yang lepas dekat Denmark Open dekat Vibia. Jadi yang paling lama training camp tu dekat Aarhus. Baik. Ingat dalam maksudnya ni travel lah. Travel. Bukan satu tempat je lah. Denmark tu pergi range ni, pergi range sana macam tu. Ya, betul lah. Sebab kita ada satu kejohanan awal itu hari bulan 1 dalam 19 hari bulan 18 hari bulan dekat Kunsul Lile. Okay. Dekat Roskilde sana lah. Kau sebut nama-nama tu saya tak tahu. Kita dah sampai. Itulah pasal kan? Sampai kat situ 7 hari je lah. Cuma latihan training dekat Aarhus tu ingat dalam 28 hari lebih kurang macam tu lah. Sebelum pergi ke bulan depan tu, pergi ke Vibia. Baik. Vibia tu kira maknanya dalam jarak kita pergi Kuantan. Okey. Daripada pergi Kuantan, pergi pula ke mungkin Segamat jarak dia. Johor. Kan dia jarak dia segitiga macam tu lah. Faham. So Copenhagen tu sebenarnya daripada Copenhagen tu yang jauh nak pergi ke Vibia ni. Tapi sebab Luffy tu dia bagi tahu coach training lah dekat Aarhus juga kan. So Aarhus hantam lah. Haus lah. Sebab kita memang tak ada program projek nak training dekat Aarhus tu. Tapi sebab memandangkan Denmark punya organizer, dia punya team manager Denmark punya, jadi dia kata why not training kat situ bersama dengan atlet Denmark tu sendiri lah. Atlet Denmark tu apa nama dia? Fredrik. Dia antara satu-satunya atlet Denmark yang tembak pistol. Okey. So dia seorang aja. Serius? Dia seorang Dia seorang jadi memang seronok lah kalau John datang kat situ kan. Okay lah. John dah apa lah. Alamak. Macam tu lah. Dan benda ni saya nampak bila dah cerita macam ni kan, saya nampak MS tempat tu memang ada satu connection lah dengan lapang sasar di sana. Maksudnya ada hubungan diplomatik yang baik, baru boleh arrange nak datang training sana. Macam tu lah kan. Dia lebihkan apa yang aku nampak, dia lebihkan kepada national team tu lah sendiri. Sebab kalau ikut kan kita kat Denmark kita tak ada MC. MC tu apa? Embassy. Betul. Kita tak ada embassy kat Denmark. Jadi sebabkan menembak national team, so dia orang pun kira macam mengalu-alukan welcoming lah.
Come lah kan, datang training dengan dia orang apa benda semua. Ni pun usaha pengurusukan kita yang Luffy tu. Betul. Dia yang tolong arrange Luffy lah dengan Dia yang tolong arrangekan masa dekat Ahus Denmark ni. tu. Dia yang uruskan bajet semua lah. Betul. Kalau Luffy tak buat, aku ingat beku kita orang dekat VBR tu. Ribut. Ribut saja. kat sana. Jadi so Nasib kita baik banyak keluar. kita banyak training dekat Ahus tu kan. Okey lah. Nice. So perjalanan naik flight berapa lama? Ni nak cerita daripada KLIA ke? Ya, daripada KL, daripada Malaysia ni berapa lama? Kita transit dekat Doha. Okay. Lebih kurang dalam 7 jam macam tu. Daripada KL tu 7 jam. KLIA pergi ke Doha 7 jam. Lepas tu kita punya transit pun ingat dalam 3-4 jam. 3-4 jam Nak ketunggu. Nak tunggu. And then lepas tu dengan harapan mungkin 3 ataupun 4 jam lah flight nak pergi Denmark. Sekali 6 jam setengah. Kan? 6 jam setengah. So bila kita orang turun sampai kat airport tu dia jadi macam blur. John lagi lah time tu. Aku cakap relax lah. Dia cucuk kan. Aku duduk belakang ketinggalan macam tu kan. So total lah time rounded ingat sehari lebih kurang dalam betul-betul sehari lah. Habis sehari 23 jam apa semua campur kan. semua. 4 jam lah lebih kurang. Tapi okay, ni throwback sikit. Masa coach jadi atlet pun pernah kan? Pernah dekat overseas juga. Pernah. Di mana? Di Jerman lah. Jerman. Tapi cerita dia sebab kita baru first time pergi time tu kan. Jadi tak terasa sangat. Masa tu pun naik naik direct. Peng orang tu rasa pergi sampai. Terus sampai. Tapi orang kata awal-awal tu terasa lah. Naik 2 kali ke apa tu bang. Jauh-jauh macam tu. Direct flight kan. Naik 2 kali sampai dekat Frankfurt terbang naik Lufthansa pergi ke Munich. Faham. Dengan makanan apa semua tak bawa. Serius tak bawa bekalan. Aku dua game international masa dekat Bangkok pun tak tahu sampai. Yalah, masa ni first time ni. Awal tu kan. Sini cakap tak bawa makan lah. Tak lah. Apa yang ada sana lah. Makan chicken dish lah. Beli chicken dish sana makan lah. Betul lebih 4 hari memang kita tahu yang mana lapar. Tapi dekat Denmark ni good prepare lah sebenarnya kan. Lapar juga kan. Sebab nak jadi Danish tak lepas. Okay John, ni kita Olympic. Dia jadi macam aku pernah satu team dengan kau, pernah training dengan kau, pernah bertanding dengan kau. Dan selepas itu kau meneruskan perjalanan dalam line atlet tu, pergi Olympic. First Olympic kau Rio. Betul kan? Betul. Dan apa perasaan kau kali ni untuk second time? Mungkin first time tu dia mungkin lebih excited ke sebab first time kan. Tapi kali ni dia second time. Kalau banding kali pertama yang masa Rio tu, dia bukanlah kata di luar jangkaan, tapi dia macam masa tu memang saya rasa kita satu team kan. Siapa tak berharap untuk nak qualify untuk Olimpik. Betul. Memang masa tu pun saya harapan untuk qualify Olimpik. Cuma benda tu sebab kita tak pernah capai. So kadang-kadang rasa macam mak tu macam jauh, macam mustahil. Alright. Tapi bila dah tercapai dia macam excited lah. First kali tu memang excited lah. Lain kalau banding dengan kali kedua. Dan bila aku first time aku excited loh. Coach first time nak bawa ni. Betul. Gila-gila. Aku rasa apa yang saya rasa lah masa yang kali pertama tu kan. Sampai pula dekat game village itu yang boleh kata game village yang paling besar sekali saya pernah masuk kan. Kita pernah masuk Asian Games, SEA Games, semua tu kalau banding dengan Olimpik tu lagi besar. Tak boleh dibanding. Okay, kan? Faham. So bila sekarang ni kali kedua dia jadi benda tu bukan kata tak excited juga nak pergi, tapi dia punya excitement dia berbeza. Macam kali pertama kita sampai dekat situ kita tak tahu apa nak expect kan. So kali ni kita lebih kenal pastilah apa sebenarnya yang kita akan buat untuk apa yang akan kita hadapi dekat sana, because Olympic Game Village kan, kita dah pernah pergi. So bukanlah kata tak ada wow factor, tapi dia dah macam kita dah excitement dia lebih kepada benda yang lain, dan target kita pun lain daripada yang sebelum. So lepas kau dah pergi Rio, of course kau benda tu dah capai. Maksudnya
kita tim menembak yang best kita kan, terutama ni untuk pistol. Kau dah jadi wakil dapat. Of course dia ada plan untuk next kan. Next tu Jepun kan. Yang masa tu 2020 tu Tokyo 2020. Memang saya cuba untuk nak layakkan diri sekali lagi, cuma terlepas by 1 point untuk qualify dekat final punya qualifying, because semasa tu kita dah cuba dekat World Cup, memang World Cup ramai kompetitor dan masa tu tak ada luck sangat. It's very tough. Tapi bila dekat last punya Asian Shooting Championship, memang itu saya memang go all out lah. Cuma persiapan dekat qualifying tu ada kekurangan sikit, di mana saya hanya skor 579 dan masa hanya tu 579 tu tinggi 579 dan atlet-atlet yang lain tu yang top 8 tu 580 ke atas. Jadi 1 point ni lah. masa tu ada 2 kuarta, 2 kuarta atau 3 kuarta, saya tak ingat, but the top shooters dia dah qualified, tinggal the remaining. But so, bila distribute dia hanya sampai rank nombor 8. Dan beza saya dengan rank yang nombor 8 tu 1 point je. Jadi yang tu agak sakit hati lah. Dan preparation masa tu sebabkan motif saya memang nak qualify sekali lagi supaya ada lagi peluang untuk nak fight dekat Olimpik lah. Betul. Kan? Because first time kita pergi, kita excited. Malaman yang first tu sebenarnya lebih kepada macam kita faham lah, kita nak pergi, kita nak pergi Olimpik. Bila dah qualify, dia dah macam sangkut dekat situ. Kita pergi maklumat sangkut dekat situ lah, sebab daripada awal lagi kita target untuk qualify kan. Tapi bila dah qualify dia macam ni first Olympic, kita cuba je lah mana yang boleh kan. Sebab preparation yang seterusnya kita tak jangka, tak plan awal-awal. So bila kali kedua saya memang ingin untuk qualify lagi dan plan lagi awal. Tapi disebabkan tak dapat capai yang 580 ke atas, jadi dia sangkut sikit lah kan, nombor 9 je dapat. Tapi kali ni bersyukur lah, sebab kali ni pun performance lagi bagus daripada yang masa 2019. Saya dapat skor 582 kali ni dan qualified dekat final, dapat rank nombor 4. Yes. So masa tu sebenarnya agak tough juga, because kita dah tahu China ada kuota kan. Cuma kita tak pasti kuota tu akan pergi yang kali ni pergi ke China dan third placing atau apa. So kita tak perasan yang kita tak perasan sebenarnya China 2 orang dah qualify. Dah qualify. Ya. Sebab bila kita try macam game World Champ kan, lepas tu ada 2 kali lah World Champ, dekat Cairo satu, kat Egypt, and then World Champ Azerbaijan. So memang tak perasan dengan China ni sebab dia ramai. Lepas tu dia orang tukang orang kan. Tak tapi perasan. projek untuk John sebenarnya adalah 2 tahun untuk memang nak dia bom lah sebenarnya. Memanglah ada sikit lah benda yang kita try buat macam World Champ hari tu kan. Tapi benda tu sebenarnya bagi aku dia bagus apabila John gagal dalam waktu tu, sebab masa tu lah kita dapat belajar. Kalau tak, kita tak tahu apa benda yang kita nak tambah baik ke dia. Sebab kita anggap John. Tapi kita tahu John ni walaupun dia John, tapi dia ada kelemahan dia yang sebenarnya coach kena tengok. Dia tak ambil endah je kan, nak tengok macam tu, tak apalah nanti dia okey lah tak. Sebab dia ni lagi aku bagi, lagi dia buat. Lagi dia buat aku, lagi aku stres. What next kan? Apa benda nak tambah lagi kat dia kan? 2 tahun yang coach masukkan tu 2 tahun yang mana tu? 2 tahun bermulanya SEA Games Hanoi ya. SEA Games Hanoi, career aku as a national coach. Jadi aku dah siapkan satu planning, yang mana plan tu adalah project plan yang memang aku punya je, macam tu kan. So benda ni tak ada atlet yang tahu kalau aku tak bagi tahu. Jadi pada peringkat awal benda tu kita nak siapkan John dalam satu proses step by step. Sebab aku kan rasa gagal kalau aku training John ni. Dia orang yang boleh tembak 58, pernah tembak 58. So aku akan rasa aku seorang jurulatih yang gagal kalau aku tak boleh buat dia 58. Faham? Kan? So 58 ni major lah, subjektif lah juga. Sebab 580 ke 581 ke 82. Jadi bila kita aturkan satu step bagi John punya orang kata permulaan langkah dia, dia tangkap dekat SEA Games Hanoi. Kan? Time tangkap kat SEA Games Hanoi tu benda yang macam
Aku tak terkejut sebab aku dah tahu memang aku buat menang kat situ. Dah plan kan. Masa tu hari Hanoi pun dalam 2 gol. Syasha daripada budak Johor lah kan. So benda ni secara dalam silence. Memang orang perasan, orang tak perasan, orang nampak, orang tak nampak. Tapi kebanyakan nampak apabila yang kenal aku, dia tahu okay, coach ni dia boleh buat macam tu, dia boleh buat macam ni kan. Jadi ramai yang agak-agak macam berhati. Tapi aku syukur sebab aku boleh baca John. Memang Allah bagi aku satu keistimewaan, aku boleh baca baca insting tu. Ingat lagi ya. Boleh power baca insting, the power of mind tu. Kita tahu John dia okey, dia tak okey dalam time tu, apa yang boleh cakap kan. Tapi so far dalam 2 tahun lepas pada tu banyak kali ikut kan gagal selepas Hanoi. John ada satulah World Champ. Masa tu World Champ, World Cup. Saya rasa dekat World Cup satu World Cup, dan dekat World Champ pun tak berapa ni tak sebab berapa. Kita sebenarnya target untuk qualify awal. Kalau boleh lagi kita target sebenarnya World Champ. Bukan dekat Asian Champ. Dia macam kita try lah 2 kali. Satu dekat World Champ, satu kali lagi kalau tak dapat itu dekat Asian Champ lah. Sebab kalau kita nak lawan lagi dekat yang nanti ada satu lagi qualifying di Rio, itu agak tough sebab satu time difference, sebab dia dekat Brazil sangat jauh, time difference 11 jam. Cost tu satu isu lah, dan kita perlukan bukti kat management yang supaya kita boleh qualify dekat awal, because all the fundings come in bila kita dapat qualify, dan kita nak prepare awal. So kalau dapat qualify lagi awal, lagilah kita dapat benefit untuk prepare. Proses tu sedap lah kita nak buat. Saya jadi seronok sebab benda tu, tak tahulah, mungkin sebab sebelum ni kita dekat dalam, kita as an athlete, bila kita dah keluar, bila saya dah keluar, kita tengok progress sukan menembak tu, bagus. Dia ada dengan line up athlete, line up management, line up coaches, semua nampak ini dah lain ni, dah lain. So bila dengan target untuk qualify awal tu pun dah nampak dah kan. Sebab kita dah tahu 4 tahun sekali Olimpik. So kenapa nak tunggu yang tahun keempat ke tahun ketiga baru nak qualify kan. So kita berehat sekejap. Sekejap lagi kita sambung lagi. Banyak soalan nak tanya. Kita rehat sekejap. Pakej bermula dari RM5,595 sahaja. Percuma talent bernilai RM650 sebagai jurucakap. Nak hasilkan video untuk iklan online yang betul-betul convert memang sukar. Tetapi tidak mustahil. Dengan pengalaman kami hampir 6 tahun dalam bidang video marketing, kami mampu memberikan input dan hikmat nasihat yang berharga untuk anda. Pelaburan 1 kali untuk kegunaan sekurang-kurangnya 1 tahun. Has Production, we educate. Alright, kembali lagi kita ke podcast Kongsi Terang. Masih lagi bersama Jasmi, Coach Faiz dan Jonathan Wong Guan Ji. Baik, siapa nak follow podcast Kongsi Terang boleh tengok full podcast dekat YouTube, dekat Spotify, Apple Podcast dan Google Podcast. Dan untuk mengikuti perkembangan selain daripada itu, boleh follow dekat social media yang klise lah kan, macam Instagram, TikTok, FB dan X. Alright, so kita sambung. Ini soalan agak serius sikit Coach. Coach macam nak masuk pertandingan apa, 1 in a million. Nak menjawab soalan dia. Tak, aku tengah proses jet lag dan sekarang dia keluar lain. Okay, soalan saya, kenapa Coach pentingnya sesuatu sukan itu, kita fokus on sukan menembak lah, pentingnya sukan itu ataupun sukan menembak ini qualify ke Olimpik ataupun beraksi di Olimpik? Itu soalan saya. Jeng. Okay, kita kalau bersukan ni, kita mesti nak yang tertinggi. Asal libat dalam sukan ni, kita nak tertinggi. Sebab yang tertinggi tu, kalau paling biasa pun dia adalah menang, kan? So apabila kita dah jadi atlet negara, so sasaran kita adalah untuk beraksi di Olimpik, dan kemudian untuk menang di Olimpik, dan barulah kita akan jadi seorang legend Olimpik.
Lebih kurang macam tu. Yes. Jadi kenapa kita nak kena qualified adalah kerana itu adalah orang kata kita punya sebagai satu tanggungjawab pada negara. Yang kita kena ingat, kita serve flag. Kita bukan serve aku Olympian, aku Olympic. No, because we are Malaysia. Kita serve flag Malaysia kita di Persada Antarabangsa. Contohlah macam pergi ke Denmark itu hari tak apa-apa sangat ramai kenal Malaysia ni. Kita pun tak apa kenal Denmark sebab Denmark pun lebih kurang Malaysia juga kan. Jadi apabila dia dapat tahu yang John adalah qualifying Olimpik yang lepas, so dia ada perubahan sikit kat situ. Sama ada perubahan tadi tu, wow aku training dengan national Malaysia kan, so dia Olympian. Mungkin dia rasa macam tu, atau mungkin dia rasa biasa je. Tapi bila sampai dekat game masa tu dekat Denmark Open, yang duk pegang 1-2 ni Asia. Kan? Jadi selebihnya kita nak menjadikan khusus sukan menembak ni meningkat daripada segi performance atlet untuk ke peringkat yang lebih tinggi. Baik. Itulah pentingnya Olimpik. Dan macam John kan, John kau dah berpeluang pergi Olimpik di Rio, dan kali ni your second time. Aku percaya kalau ada 1 juta atlet, 1 juta tu semua memasang impian untuk ke Olimpik. Sama juga, aku pun pernah ada perasaan itu. Kita nak fight, tak tahu cara macam mana. Kita tembak masa tu kecil-kecil pun nak juga pergi Olimpik kan. So bila kau dah capai benda tu kan, mungkin ramai juga yang dekat luar sana, mungkin junior menembak yang tengah tengok ke, ataupun sukan-sukan lain yang tengah tengok dan dengar podcast ni. Apa sebenarnya kau dah buat untuk sukan ini, dan apa sukan ni dah buat untuk engkau? Sebab kadang-kadang orang nak pergi Olimpik je, tapi dia kadang-kadang dia tak sanggup nak hadap benda-benda yang dia bukan cerita pasal Olimpik tu, dia cerita belakang tu. Apa yang kau dah buat, apa pengorbanan kau dah jalan, yang itu. Kalau kau boleh share sikit. Sacrifice. Sebenarnya memang banyak lah yang kita terpaksa untuk sacrifice. Dari segi education, basically, although I finished my education, but it took longer than I expected. Contoh Prayu biasanya 2 tahun dalam SSBJ. Terpaksa saya extend 2 tahun setengah. Tapi nak masuk dekat U, kena tunggu lagi setengah tahun sebab jadual tu dah berubah. Faham? So masuk dekat U pula 4 tahun punya program, terpaksa saya extend lagi. So jadi benda tu banyak sacrifice in terms of time. Sebab we put more time in shooting. That is the ultimate sacrifice. Kalau kau boleh share macam satu kisah ke yang orang lain mungkin tak tahu, tapi engkau merasai benda tu, kau melalui benda tu. Saya rasa mungkin kisah yang macam mana saya nak join sukan menembak ni. Okay. Sebab ramai orang tak pasti kenapa saya pilih sukan menembak ni. Aku pun tak tahu macam mana engkau boleh terjebak dalam sukan menembak ni. Tahu-tahu dah satu tim dekat Malaysia. Sebab biasanya orang yang memilih sukan tu biasanya sebab dia suka sukan tu, dia minat dekat sukan tu, dia nak join. Okay. Dan bagi saya dia sebenarnya lebih kepada satu vision lah. Masa saya join sukan menembak ni, saya tak tahu pun sukan menembak ni apa. Bila ni? Ni cerita tahun bila ni? Ni cerita saya join masa 2004 dekat Melaka. Okay. John orang Melaka. Saya asal Melaka. Jadi semasa saya join sukan menembak ni, saya tak tahu apa sukan menembak ni. Saya betul tak tahu. Kecuali saya terkenal ada pistol lah. Budak-budak mana yang tak kenal ada pistol. Tengok pistol cerita lah, tengok movie kan. Tapi tak sangka pun sukan menembak ni macam mana. Tapi bila kita ada preparation untuk SUKMA, dan persatuan pula dia kekurangan atlet, dia nak cari talent yang baru, dia pergilah cari dekat sekolah-sekolah tu. So SUKMA first kau 2004 tu ke? Tak. Oh, masa tu baru masuk lah. 2007 rasanya. Sebab 2004 rasanya SUKMA kat Negeri Sembilan. Tak ada, masa tu saya tak ada. 2007 SUKMA. 2004. 2004
2004 lagi 9. Lagi 9. Saya 2006 lah. 2006 Next lah. Kedah. Kedah first. Dan 2004 kakak saya pergi. Oh. So kakak saya sebenarnya dia yang join sukan menembak dulu. Kenapa aku tak cuba kakak kau lah? Masa tu coach atlet kot. Mana saya tahu. Saya macam saya cakap, saya tak tahu sukan menembak. Kau tembak pistol ke rifle? Ada tembak pistol. Oh, okay. Sama lah cara. Jadi bila saya sebenarnya dipaksa untuk join sebenarnya dengan kakak saya sebab kakak saya pergi dulu dan ayah pula paksa saya join sekali. Bila join sekali, kita kongsilah senjata sekali. Okay. Ya. Macam mana ayah kau boleh tahu ada sukan menembak? Tak, sebab kakak saya join dulu. Kakak join saya join dulu sebab dia persatuan pergi sampai kat sekolah dia untuk tarik new talent lah. Jadi dia join dulu dan dia orang bagi tahu katanya tak cukup ramai atlet. So kau pun masuk. So saya pun terpaksa lah masuk sebab kakak saya bagi tahu ayah pula tolak saya masuk dalam tu. Kebanyakan kena paksa benda ni kan. Tapi bila kena paksa tu start dia menarik lah sikit menembak ni, beza daripada sukan yang lain. Sebab saya pun ada main sukan yang lain, bola keranjang, badminton, selalu main dengan kawan. Tapi tak pernah terfikir pun sukan menembak ni dia macam main pula seorang kan. Tapi bila dah start menembak ni, dia rasa macam benda ni dia menarik lah. Dia lain daripada yang lain sukan ni. Betul. Dan masa tu pula memang daripada dulu saya selalu tengok TV dengan atuk. Okay. Dan dia paling suka buka TV tu tengok sukan Asia, sukan Commonwealth, sukan Olimpik. Jadi saya pun duduklah tengok sekali. Saya ingat lagi dulu tengok dekat Commonwealth dan juga Olimpik tu Josia Eng. Okay. Dia kan pelumba basikal. Setiap kali dia qualify je final, atuk saya mesti panggil saya. Kita ada Chong Han juga, Wong Chong Han. Sama juga. Atuk saya mesti seronok bila dia masuk. Jadi itu dia dah macam masuk dekat otak saya. Wish. Best kalau satu hari saya wakil dekat dalam tu. So sekarang yang tu lah jadi saya punya vision tu. Coach pula bila start coach? Aku start coach. Menembak lah. Sukan menembak Aku start sebenarnya dia tahun 1997. Waktu tu ingat dalam umur 15. Aku 97 aku 15 tahun ke? Mana saya tahu coach. Ya. Dek 1997, masa tu 1996 Sukma Pahang tau. Okay. Jadi aku ni budak sekolah. Jadi kita orang kena berlari kat tengah padang buat logo. Kalau lari yang ramai tu kan, buat logo, pegang macam tu, apa benda semua, menari tengah padang tu lah. Tapi lepas habis kita orang berlari tu, kita orang duduk dekat grandstand, bagilah air dengan ni apa semua. So tengok ada perasan budak Sukma tu kecil lah. Tapi tak tahulah sukan apa. Sampai sekarang dah terfikir agaknya dia sukan jirama ke apa macam tu lah. Kecil sangat. Kecil. Wah, masa tu Sukma ni Malaysia. Oh, sukan Malaysia. Oh, dah kecil-kecil main Malaysia macam tu. Tiba-tiba rasa macam aku nak try lah. Sebab asalnya aku sukan daripada sukan hoki. Masa tu projek Pahang 1990. Coach pernah masuk jadi atlet hoki? Pernah. Dia dalam masa tu projek Pahang 1994 dengan 1995. Lepas tu kena masuk hostel projek. Hostel tu tepi sekolah, tapi sebab biasa kan duduk masa tu duduk dengan mak aku kan. So macam tak bagilah nak duduk hostel apa benda dekat semua. Sebenarnya 2 kali sama sekolah sukan Great Yale sebab kan duduk dengan mak masa tu form 4 1998 dulu. 1998 lah sekolah sukan tu buka. Tapi tak pergi juga kan. So bermulalah daripada hoki tu nak try 1996 tu, tak tahu pun Sukma ni apa. Tapi kita rasa macam kita cannot go lah. Kan? Tiba-tiba bila pergi menembak tu tiba-tiba dapat. Macam tu lah. Jadi terus lah aku teruskan career as a shooter dalam masa 2 tahun. Tak sangka dah call up untuk national. So dalam program ingat dalam coach program, pernah masuk Gemilang kan? Yes, Gemilang 2001, Gemilang 2006. Tapi orang yang duduk dalam national ni dia ada yang bernasib baik, ada yang kurang bernasib baik, ada yang tak bernasib baik. Macam tu lah kan. Jadi semenjak daripada gugurnya pada tahun 2006 tu, adalah sikit rasa kekecewaan. Kita tak boleh pergi lah. So start pada situ, aku nak jadi jurulatih. So memang aku keluar, aku nak jadi jurulatih.
Kan? Faham. So aku giatkan dengan jadi jurulatih ni. Asal dia dulu tolong coach je. Tolong coach Helena tengok-tengok. Masa tu junior-junior Kalau aku datang, dia orang kesemangat, dia orang akan lain. Senior kan. So bila dah jadi coach ni sampai sekarang ni pun, junior tu jadi coach pun dia masih lagi Coach Kalis. Coach Kalis Pahang. Dia masih lagi menggunakan aku punya teknik. Lepas tu dia menggunakan orang kata satu teknik dan cara yang macam mana nak jadi macam aku. So kita rasa macam wah, kita ni inspiration pada dia kan. Yes, Padahal kita coach tapi inspiration pada coach yang lain lah. Jadi first coach Negeri Sembilan lah. first coach betul-betul Negeri Sembilan lah. Inilah ni hasilnya. Antaranya Dia lah orang selalu kena tu. akulah yang selalu kena. Sebelum Kalau- tu kan coach pernah coach masuk jadi apa? Jadi trainer, bodyguard kan. Oh, okay. Alright. So kalau aku bukan coach banyak sebenarnya bidang-bidang yang dah aku cuba nak menjadikan diri aku tu adalah aku. Yang pertama sekali, kerja dengan pejabat hutan negeri, pejabat hutan negeri Pahang. Oh benar Pernah. Dia tak tahu. Pernah masa tu. Tapi sekejap lah. So masa tu national call balik. So kita balik pergi training lah. Dia bila training tu, dia memang kita ni hati menembak Malah nak kerja lah. Pergi menembak lah kan. Pergi menembak lah. Tu tak tahu apa jadi lah kan. So aku dah duduk KL apa benda semua. Sampai satu masa kita tengah tunggu program lain. So biasalah mak ayah kan, arwah ayah aku letakkan aku dekat polis. Polis masa tu apa tu yang apa PGA siri 1 ke siri 2 tak ingat, rasa siri 1 Dia hantar orang. Yes, the last PGA siapa masuk polis tu akan kena jadi PGA. Mentang-mentang kita kerja pejabat hutan tiba-tiba masuk nak jadi PGA pula time tu kan. Rasa minat tu ada, tapi hati tu rasa tak boleh juga. Dah dapat untuk pergi ke latihan polis tu apa? Pelapul, time tu pelapul. Yes. Masa tu bukan pegawai lah. So once dah dapat tu nak kena pergi, time pergi tu aku lari. Tapi kalau cerita dengan kawan-kawan polis, bodoh kau ni, patut kau pergi je lah. Tapi bila jumpa kawan yang lain ni dia dekat vet 69. Dia cakap kalau kau jadi polis sekarang mungkin kat situ mungkin kau tak macam ni, dia cakap. Macam tu lah kan. Yes. So sebenarnya aku mencari siapa aku dekat dalam kerja-kerja yang tengah aku buat. Tapi coach, mengenali coach bukan saja sebagai coach. Coach sangat passionate dalam sukan menembak. Serius. Ni serius. Dalam kerja coach tu lah, maksudnya ya mungkin ada orang kerja kan, tapi coach ni kerja coach tu dia lain tau. Dia nampak lah kita boleh katakan keikhlasan mendidik tu. Dan mungkin sebab itu lah tangan coach ni kalau sentuh je budak ni dia meletup. Tapi tengok budak ni lah, dia boleh handle ke tak tau. Betul. So apa yang menguatkan coach lah sebenarnya untuk kekal berada dalam line sukan menembak tu kan? Okay, dia satu lah, aku sendiri pun tak terfikir yang aku boleh sampai satu tahap ni. Tahap sekarang ni lah. Baik. Dia bukanlah kata sebabkan sentuhan emas tu. Pernah digelarkan dekat dalam ni Straits Times ke apa, katanya is a golden touch, Midas kan. So kita tahu Midas tu peluru, rupanya bila check Midas tu golden touch rupanya. So tak pernah terfikir apa yang ada sekarang ni. Cuma satu aja yang membuatkan aku terus berkarya ni, sebab karya yang ada ni bakat lah kan. Sebab kalau dulu masa di peringkat negeri, kita tanya dengan atlet-atlet, kau sendiri, adik kau sendiri kan, kebanyakan apa yang dia suka
adalah apabila aku start bercakap, dia orang akan terus thinking. Dia orang bukan dia orang kena cari jawapan. Tapi bila kau cakap tu dia jadi seronok dengar nak buat. Kan? Tak kisahlah kalau garang mana pun dulu. Kan? Tapi bila cakap je bagi order, atlet tu sendiri akan auto, saya suka bila coach cakap pasal ni. Yang tak suka tu aku bebel lah. Kan? Tapi sekarang dah kurang membebel, sebab mungkin dah faktor umur. Kurang bebel faktor umur kan. Tapi jalan Jalan juga. Tapi semenjak dah ada safe spot ni, dia kurang sikit lah. Tapi mungkin secara dalaman tu masih ada lagi lah. Kan. Sebab sebelum masuk national ada juga bertanya kan dengan kawan masa menembak dulu kan. Dia menembak KL, Khairul Hishamat nama dia. Okay, mesti dia kata tengok. Perlu ke, aku tanya, perlu tak aku kena masuk sini, aku kena tukar ke? Kena tukar ke? Pasal cakap, bro, kau ada satu benda yang orang lain tak ada. Kenapa kau masuk kau nak kena tukar? Cakap, kau buat dulu, kau jalan dulu. Kalau ada tukar, nanti baru kau akan tengok. Adjust je, bukan kena tukar. So apa yang benda yang nak kena tukar tu sebenarnya project plan tu. Dan sebenarnya kau pernah lalui benda tu. Benda tu dah lama lah. Tapi bila kita on off guna, sebab kan ada apa orang kata tangan gaib kan. Ada benda tak payahlah. Sebab benda tu kalau kita buat memang mining. Contoh macam dah buat dalam national lah kan. Coach pula John. Dah jadi coach pula kan. John, aku rasa kau banyak juga coach kau. Kau dah melalui banyak coach. So untuk di bawah Coach Faiz, masa awal-awal tu kau ada rasa tak macam cara Coach Faiz ajar tu lain sikit ke? Ada masa nak bagi faham ke? Sebab berbeza dengan aku memang from zero. Aku dengan coach zero. So apa yang coach bagi kita ikut je. So macam kau dah ada kau punya isi kau dah ada sikit kan. Lepas tu bila coach nak masuk tu, macam mana pengalaman kau masa first Coach Faiz take over training program kau? Sebenarnya saya memang dalam tim dah lama dan coach pun dah banyak kali berubah, bertukar-tukar. Setiap kali kita buat pertukaran coach ni, sebenarnya dia agak ambil masa untuk nak adapt. Terutama sekali kalau kita dah lama dalam tim, lagilah dia ambil masa sebab kita dah banyak sangat experience dengan coach yang lain. Dan setiap kali berubah dengan coach, kita kena try untuk faham sebenarnya coach ni macam mana pula jalan kerja dia semua tu kan. Sebab setiap coach pun cara ajar dia berbeza. Dan bila kita dah banyak berubah ikut coach yang lain, lepas tu kita tukar pula coach yang baru, so cara jalan tu kita perlukan masa untuk nak adapt sebenarnya. Macam kau lama tak ambil masa nak adapt tu? Saya ambil dalam setahun. Saya ingat sejam. Sejam tu balik. Sebab dia dulu dia 6 bulan dia form, lepas tu dia koyak habis. Koyak tu maksudnya apa? Koyak ni maksudnya macam kita dah bagi dia, lepas tu dia dah tak boleh. Dia nak proses benda tu dia tak boleh dah. Jadi kita masa time tu yang kita kena tukar balik John. So dia ada satu program lain pula tau. Program ni memang betul-betul bagi dia basic, yang memang program tu buat untuk kau kenal aku macam mana aku bagi. So lama tu dia okey lah. So bila dah banyak tu barulah kita kolaborasi. Tu lah gandingan ini membuktikan lah qualified untuk ke Olimpik Paris. John, apa tadi aku nak tanya? Aku dah lupa. Payah juga dia ni. Siapa yang jet lag? Tadi masa tanya soalan pertama dah terfikir lah next tu. Lepas tu dah betul lah, coach tak boleh cakap lah. Nanti saya pun fikir. Okay. Aku tidur lah. Okay John, untuk preparation ke Paris, macam daripada kita rekod sekarang ni, kau boleh katakan dalam berapa persen dah sekarang dari segi mental, physical, nutrition dan sebagainya? Saya rasa setakat ni kita ada hampir mungkin 60%. 60% awal lagi. Yes. Kita awal lagi sebab kita masih dalam perjalanan, kita ada berapa bulan lagi. So setakat ni basic
kita dah capai around 60%, so I think Yeah. Nice. Ini soalan dah jumpa dah. Ting. Okay, ini Ya, ting. dapat idea dah kan. Dia macam ni. Benda ni even aku pun melalui, tapi dalam bentuk lain. Contohnya macam kamera. Kamera ni orang akan argue macam, kenapa kau kena pakai kamera macam ni? Kau pakai je lah kamera ni. Dia ada benda yang ada kamera ni boleh buat. Kamera ni, faham tak? Dengan ilmu, contoh aku dah upgrade ilmu aku. So kamera ni dah tak boleh nak capai apa yang ilmu aku ada tu tau. So aku kena upgrade kamera lagi mahal. So aku nak tanya berkaitan dengan senjata yang kau pakai sekarang lah. Apa kau pakai sekarang? Morini apa? Saya pakai Morini. Morini model CM200EI. Okay. So equipment ni dalam sukan menembak Yeah. penting tak? Membantu tak dari segi performance? Kadang-kadang sorry to say lah, aku ada dalam team, aku tahu macam mana sebuah senjata tu dah outdated kadang-kadang, dah discontinue kadang-kadang, nak cek spare part pun susah. Penting tak benda-benda macam ni? Sebenarnya equipment memang mainkan peranan. I would say like 70% is from ourselves. Mungkin yang 10% from coach, sebab kita bertanding tu coach tak boleh buat apa sangat. Basically coach boleh untuk feedback saja. Tapi on the spot kita bertanding tu 70% tu kita diri sendiri kan. 10% mungkin coach, dan remaining most likely equipment lah. Tapi sejauh mana kalau kita nak banding kata equipment tu bagus ke tak bagus, because memang kita ada entry level, even in shooting pistol pun ada yang entry level. But setakat dalam pasukan menembak ni, apa yang kita guna, I would say hampirlah kepada advance, dan memang advance lah, hampir dia advance ataupun memang advance, sebab kita memang ada equipment yang sedia ada, especially pistol lah. Kita ada model yang Steyr. Kalau kita nak banding Steyr dengan Morini, saya tak boleh nak cakap mana yang bagus, mana yang kurang bagus, sebab dia dua-dua ni professional level. LP10 yang model lama, kita dah sekarang ni move on to Evo 10. Itu model yang paling latest lah. Ada juga model elektronik, ada juga mechanical. Manakala dekat Morini model latest ni yang saya pakai, dia hanya dalam elektronik. Nak banding dengan model yang lama, mungkin dia tak boleh nak kata this is the best, although this is the latest, tapi dia bukan yang semestinya the best, because kita pun masih ada penembak-penembak yang daripada India yang masih pakai model yang lama, but it's still within the flagship punya range kan, dia untuk advanced punya shooter. Faham? Kalau kita banding dengan Steyr, ada model yang LP2 kan, LP2 itu lebih kepada beginner. Tapi apa yang kita pakai dekat sini, LP10, Evo 10, this is in the advanced stage lah. So we can't say that Morini lagi bagus ataupun Steyr lagi bagus. Sebab dua-dua ni memang target dia adalah professional. So it's up to the athletes untuk pilih mana satu yang lebih sesuai. Sebab kalau kata kita bagi equipment yang dua-dua ni, dia kira advance. It's up to you. Kalau personal thought kau, Steyr yang lama kau pernah pakai Steyr? Yeah. Dengan Morini yang sekarang? Nak pilih tu sebenarnya susah. Jadi sebab tu saya perlukan coach untuk tolong saya pilih. Sebab pistol ni sebenarnya bagi saya lah, mungkin bagi sesetengah atlet, dia tak boleh adapt dengan pistol. Contohlah daripada saya nak adapt kepada Morini tu mungkin susah, ataupun daripada Morini nak pergi kat Steyr mungkin susah. Tapi case saya rasa memang dari awal agak susah, especially tukar daripada Steyr kepada Morini, dia ambil masa sikit. I think it took me about 2 years. Memang masa tu saya nak give up dah Morini ni. Tapi sebabkan masa tu coach Korea dia paksa saya untuk sambung pakai tu. Macam mana? Coach Korea tu dia paksa saya untuk sambung sebab dia kata yang ni lagi bagus. But I rasalah kan,
Dia bukan cerita ni lagi bagus, tu lagi bagus. Bukan sebab Sebenarnya tu lah. mana yang lagi sesuai kan. Tapi bila saya dah sambung untuk pakai Morini ni, eventually I figure out sebenarnya dia ada juga advantage dia. Dia memang ada advantage dia dari segi triggering. Untuk saya lah, saya rasa triggering dia lagi smooth. Whereas untuk Steyr pula, dia bagus in terms of aiming punya stability. Dan dia absorb recoil. So macam mana kita nak tengok advantage kita untuk sesuaikan dengan advantage pistol tu. So that actually plays a bigger role. So that's why I say 70% tu datang daripada kita. Walaupun pistol tu 20%, tapi macam mana kita nak bawa tu 20%. Betul. Dalam bidang aku, kalau dalam kamera ni, kau bagilah kamera bagus macam mana pun, kalau ambil gambar bangang juga, hasil bangang juga. Dia kena ambil angle kan. So kalau ambil angle tu, kan, lighting tu mainkan peranan. Kalau cakap pasal pistol ni, sampai sekarang ni ada orang masih lagi guna LG 300 Walter. Masih ada. Dah lama lah. Dah macam ada yang macam satu pistol shooter tu, dah ada batu nisan lah dekat pistol dia. Yes. Siap rest in peace lagi. Memang ada batu nisan betul. Tapi tak tahulah siapa yang ni kan. Tapi pistol tu pistol lama, kita fikir juga dia ni power saya tak tukar pistol lain lah. Macam John cakap tadi lah, kita tak boleh nak kata pistol ni bagus, pistol ni tak bagus. Kita yang kena pakai tu, kita kena kontrol. Aku rasa kita tak ada harga barrel 1 juta memang tembak ke atas dapat 10. Kalau main jarak 10 meter, kita test kalau letak dekat bench, memang macam mana tembak pun dia akan kena 10. Kecuali ada satu benda, maintenance senjata tu, equipment kan. Kita kena ada buat maintenance sama macam kereta, kita kena ada maintenance. Tapi kalau dia dalam keadaan yang kurang bagus, advance mana pun kalau dia kurang bagus lah cerita dia. So maintenance tu sebenarnya penting. Baik. Alright, so kita dah banyak borak. Sekejap lagi kita berhenti kejap, minum-minum sikit. Jangan ke mana-mana. Stay tuned. Alright, kita kembali ke podcast Kongsi Terang bersama saya Jasmi dan kita punya tetamu eksklusif iaitu Coach Faiz, National Coach dalam pistol, dan kita ada Olympian Jonathan Wong. Saya sebenarnya macam ni Coach. Kalau coach tak pergi Olimpik pun bawa John, episod ni memang akan ada untuk coach sebenarnya. Serius. Sebab saya memang ada niat untuk promosikan sukan menembak ni. Dan masa saya dalam tim pun memang, to be honest, saya tunggu coach nak masuk ni bila kan. Masa saya dalam tim ada dengar ura-ura coach nak masuk. Betul pun pergi ke Johor lah, pergi mana-mana kan. Dan bila coach dah masuk, saya tak ada. Saya dah berhenti. Diam lah tiba-tiba mana ni? Saya dah keluar. Betul. Of course lah ada fasa di mana untuk kita menjalani hidup balik sampai kita dah confident enough dan kita datang balik ke coach kan. So memang ada niat untuk mempromosikan sukan menembak, member-member line up ni. Lepas tu terutamanya coach lah kan. Coach sebenarnya saya tak kisah pun siapa. Dia macam mana nak cakap, masa yang pertama sekali yang spark gila babi punya kan, masa Syasha menang lah. SEA Games. Masa Syasha menang, dia somehow macam, walaupun orang lain, tapi dia acuan coach tau. So dia somehow dia macam, dia ada satu connection yang saya rasa lah benda tu. Macam wah, macam tu lah. So saya rasa, masa tu saya pandang coach je. Masa tu coach boleh tanya, saya nak spill reti kat sini, coach boleh tanya Zubir. Masa Syasha menang tu, 2-3 hari lepas tu saya message Zubir tau. Soalan pertama saya tanya Zubir, coach pakai phone apa lah? Oh, engkau lah bagi. Bukan. Bukan. Itu soalan saya tanya. Tapi dia bukan pasal phone tu, tapi dia pasal simbolik tu. Sebab masa saya dalam national, saya bagi coach phone. Betul.
Lepas tu dua kali. Dua kali ke? Aku kena cakap 2 kali dia bagi. Satunya sebab saya nak bagi jam coach lain macam Ni jam pun dia. dah tak okey lah. Tunjuk sikit ni. Dah okey dah. Kok ada nak bagi. Kok ada nak bagi. Okay, so dia benda tu lah, sebab dia bukan pasal phone, bukan pasal tu, tapi dia rasa macam macam faham gila sacrifice yang dah dilakukan oleh coach, oleh Syasha, siapa saja anak murid coach. Sebab itu acuan coach. So saya rasa something tu saya tanya kat Zubir. Coach pakai phone apa? Sebab ada niat lah nak bagi. Lepas tu dia dah jadual korang busy, pergi sana pergi sini, terbang sana ni. Dah lain program, dah tak macam dulu kan. Dia memang ada strategik punya. Pergi sana pergi sini. Sampailah saya tanya Zubir, coach masih pakai ke phone tu? Oh, coach dah pakai lain dah, dia cakap. So saya pun macam tak apa, let lu lah. Ya, tu. So sekarang coach dah pakai phone baru. Okay, tapi dia dah lama. Sekarang ni dia ada lagi baru. Maksudnya dia macam tak semena-mena. Anak-anak murid coach juga, dia macam simbolik pula bagi phone juga. Dia bagi phone lah. Dia berkait-kait pula benda ni kan. Tapi sebenarnya jujur aku tak tahu sebenarnya handphone ni dia datang macam mana tau. Masa tu surprise, masa tu kat John, Subang. kau tahu tak benda-benda ni? Aku rasa dia tahu ni. Tapi dia buat tapi aku macam dia dah mula melibatkan tak ada orang ni. Kadang-kadang dia tersebut juga kan. Tapi sebab aku still lagi tak dapat tangkap. Dah berapa lama kan? Tapi aku percayalah. Ni dah lama lah. Dah lama ni pun lama. Dan still tak tahu siapa Tak tahu. phone nama. Ni pun lama. Pun. Aku percaya yang sanggup buat sampai macam ni adalah orang yang paling rapat dengan aku lah. Rapat ni bukan maksud rapat bodek ko minta ko bagi ke tak. Dia ada something yang dia rasa dia perlu hadiahkan. Sebab mungkin handphone aku yang lama tu macam lagi lama pakai. Susah sangat nak contact coach tu. kan. Jadi bila ada satu phone yang orang kata mungkin gift lah daripada anak murid aku, satu memang aku tak dapat tahan air mata. Macam kau juga dulu bagi first. So benda ni rasa macam ada orang yang tak faham. Orang akan kata macam coach minta coach minta. Padahal dia dalam segi macam mana time tu pun benda ni dia spontan tau. Dia tak ada pilih aku handphone ni, John beli aku handphone ni. Walaupun John pakai yang mana apa sekarang kan. Flip kan. Flip tadi. Flip kan tadi. Aku cakap dah aku nak flip flop. Kan mungkin jadi Olimpik nanti bukan flip flop je, flip flop flip semua ada. Kan. Jadi dia macam kesenambungan berkaitan anak murid tu dia ada something insting yang mungkin dia boleh rasa aku macam mana juga. Kat sini saya nak declare juga, saya nak share juga. Selain daripada family, of course, selain daripada family, Coach Faiz ni antara orang yang bertanggungjawab untuk jadi support aku ini. Aku minta maaf sebab Terima kasih. Right. Coach ajam nembak siap. Tapi benda tu, ilmu tu untuk kehidupan lah. Untuk kehidupan. Aku tak boleh tahan sebenarnya ni. Siap lah. Dia trigger kan zaman-zaman dulu kan. Sorry guys, sorry. Emotional lah. Tapi itulah, itu of course lah, selain daripada family, saudara mara, adik-beradik semua, Coach Faiz ni lah antara orang yang membentuk siapa aku lah sampai hari ni lah. Walaupun aku dah berhenti menembak semua, itulah aku. Siapa aku hari ni lah. Ni coach dia. First coach aku lah. Sebab tu aku tak kisah pun siapa yang pergi Olimpik. Aku tahu memang anak murid coach akan pergi Olimpik. Mungkin sekarang ni John, in future mungkin ada banyak lagi atlet
Aktiviti menembak yang akan follow jejak langkah John. Sorry John, aku teremosi pula kat sini. Baik biar aku pandang bawah. Mata aku dah berkaca ni. Aduh. Tapi kat sini kalau kita nak share sikit lah, sebenarnya kita daripada tadi Coach Faiz kan. Sebenarnya bukan nama sebenar Coach Faiz ni. Glamour tau. Apa kes dia Coach, boleh tak kalau share? Apa kes banyak lah? kes sangat sampai kena orang panggil Faiz pula kan. Faiz, okey. Nama sebenar Coach lah mungkin lah. Saya tahu je, tapi saya nak bagi Okay. Coach lah yang cakap kan. Nama saya Muhammad Firdaus bin Abdul Rahim. So kenapa Faiz tu, ini cerita mak aku lah. Dia kata nama asal dulu Muhammad Faizul Rahimi. Oh ya. Faizul Rahimi. Mungkin kalau kekal nama Faizul tu, dia tak mungkin jadi Faiz, dia mungkin jadi Pejo. Orang panggil langkah kan. Pejo. Kan. Jadi arwah aki aku sendiri, tak payah letaklah Muhammad Faizul Rahimi ni, letaklah nama Muhammad Firdaus. So nama aku ni yang letak ni arwah aki aku, Datuk Yub sendiri. Kan. Jadi dalam Faiz ni dikekalkan juga. Mungkin husband and wife-nya itulah time tu, sebab aku anak bongsu. Jadi asalnya sebutlah Faiz, Ais. Ais tu kira antara yang manja lah. Ais. Jangan panggil aku Coach Ais. Pisang. Bukanlah Ais kan. Ais. Tapi biasa cousin-cousin aku sendiri yang mana rapat tu Ais lah. Yang belah-belah ayah kan. Tapi yang belah-belah mak aku dia biasa dah panggil Faiz macam tu lah. Memang Faiz tu memang dah termaktub nama tu. Kan? Walaupun IC nama yang lain. Walaupun IC nama yang lain. So aku tak pernah sangat nak tanya nama aku kenapa Faiz apa benda semua. Tapi mak aku dah cerita apa benda semua. Tapi aku mengenali nama Faiz itu adalah artinya kemenangan. Dalam waktu aku menembak, baru aku tahu Faiz tu artinya kemenangan. So aku menggunakan nama aku untuk dikenali ramai. Kemenangan. Macam tu lah. Dulu kalau ikut Faiz tahun 2000 dulu, dia ada ekor satu panjang. Rambut depan ni biru. Masa tu Sukma 2000 dulu kan. So aku just create daripada nama yang ada untuk aku kekal semangat dan bertenaga. Bukan Milo Faiz. Faiz. Kan. John ada nama ni, Timangan. Nama biasa je lah. John lah. Okay. Kalau siapa yang follow episod dengan Zubi, kita ada mention John ni dia ambil engineering tau, aerospace. Ni bukan calang-calang punya bidang tau. Lepas tu dia engkau grade pun first class. Lepas tu dia Olympian pula, dan nak masuk 2 kali ni. Dah 2 kali lah dah. Nak masuk 2 kali lah. Dah qualified 2 kali lah. Okey. Dah 2 kali dah. Maksud dia belum sampai. Belum sampai lagi. Okey. Nak pergi tanding kan ni. So kita tak sembang kosong. Memang betul ni lah orang dia. Ni orang dia. John, macam mana kau bawa? Aduh, aku pun tak faham ya. Macam mana kau bawa benda tu? Okay, kau habis sekolah sukan kan? Yeah. Kau yang minta kan nak engineering tu kan? Betul. Masa saya masuk Prayu, memang niat saya nak sambung belajar dalam engineering. Even sebelum masuk pun saya dah nak try sebenarnya untuk masuk UM. Tak, masalahnya engineering ambil lah yang biasa aerospace. Saya pun tak sangka masa awalnya memang saya nak ambil mechanical sebenarnya. Tapi bila saya daftar dekat UPU tu untuk masuk UPM, saya scroll dalam list nak cari mechanical. Tapi disebabkan aerospace, dia dekat A kan, dia datang dulu. Saya pun nampak lah aerospace ni macam apa best benda kan. Macam best. Saya pun tanyalah dekat senior-senior. Masa tu ada Cik Lee. Okay. Saya tanya dia, Cik Lee, aerospace ni pasal apa ni lah? Dia pun start lah cerita ni kan. Dia cakap, bagus ni aerospace ni. Tapi itulah, dia cakap dengan saya, kalau John nak sambung belajar aerospace ni berat lah. Kalau nak cuba lah. Tapi kalau nak belajar tu mungkin terpaksa sacrifice dalam sukan menembak ni. Jadi saya pun masa tu saya bincang dengan cikgu-cikgu semua, dia pun cakap ambil je lah aerospace kalau nak.
ambil je lah, cuba. Bapak lepas tu Kalau first kata class. tak mampu nak bawa, boleh drop lah. bukanlah suruh drop. Dia cakap kalau kata berat sangat disebabkan kita main sukan, Tukar. mungkin terpaksa lah pilih mana satu yang kita nak. Dan memang first year sebenarnya saya agak stres lah. Saya pun ingat lagi first year saya sampai hampir breakdown lah. Sebabkan agak tough juga, lecture pun agak strict. Dan masa tu saya sampailah masa tu saya rasa macam mungkin time ni lah yang saya kena buat pilihan sebenarnya. baru first year. Baru sampai. baru hujung first year lah. Yelah, Habis first semester. Dia punya pressure tu baru sampai first year tu. First semester tu okey lagi. Second semester tu rasa start dah berat lah tu. berat dah lah SEA Games semua tu kan. Saya pun fikirlah mungkin rasa time ni kot kita kena buat pilihan. Saya pun cakap lah dengan lecturer. Kebetulan ada seorang lecturer tu, dia umpama ada kelab-kelab dekat uni kan, dia just advisor lah. Tapi kawan-kawan saya cakap, cuba kalau kau jumpa dengan advisor ni, dia pensyarah dekat fakulti ekonomi. Okay. Saya pun pergilah kat office dia, cari dia, bincang. Dia bagi saya satu benda. Dia tanya first, kau punya last semester tu berapa skor dia? Saya pun cakap lah 3.7. 3.7 pun dia dah pening kepala lah kan. 3.7 pun dia dah pening kepala otak dia. Saya cakap dengan lecturer tu 3.79. Dia cakap dengan saya, kau ni ada masalah ke kau ni? Kau memang ada masalah First semester tu. tu okey kan? Second semester tu macam mana setakat ni? Saya pun cakap okey lah, mungkin dalam sekitar 3.5 mungkin. Dia cakap saya. Yang the real one apa? Saya sebenarnya takut the real one 3.58 second semester. Sebab agak berat. Tapi masa tu saya cakap dengan dia pun cakap dengan saya, kenapa nak risau second semester ni? Berat kan? Tapi kita belum lagi masuk third semester, fourth semester. Saya cakap dengan dia, tapi kalau benda tu lagi berat macam mana? Cakap, sekarang ni kau ada satu pilihan. Kau nak drop, memandangkan kau first semester tu bagus, second semester tu macam berat sikit, kau nak drop sebabkan tu. Kau fikir dulu, kau nak orang pandang kau. Masa tu saya belum qualify lagi Olimpik. Okay. Dia cakap saya, kau sekarang tengah nak ambil engineering, kau nak orang pandang kau sebagai engineer ataupun sebagai Olympian. Lepas tu dia berhenti dekat situ, dia bagi saya fikir. Saya baru tengah fikir sekejap tu, tak dapat jawapan lagi kan. Tiba-tiba dia pandang kat saya, ataupun dia bagi saya third choice. Kau nak orang pandang kau dua-dua sekali. Saya pun terfikir. Pisang. Saya terfikir tu, tak lama pun saya terus jawab dekat dia, memang kalau boleh saya nak dua-dua. Lepas tu dia cakap dengan saya, memandangkan first semester kau okey kan, kau teruskan dulu. Terus sampai habis. Terus pula sampai habis. Tapi setiap tahun tu kau merasa tak benda yang sama? Berat ke memang dah Memang berat, tapi yang first semester lepas first year tu, lepas cakap dengan dia, saya rasa macam dia memang banyak membantu dan dia memberi saya satu courage untuk continue. Sebab memang dia kata, kalau kau tak dapat first class dalam engineering, adakah kau bukan engineer? Dia cakap dengan saya, tapi kalau kau dah grad engineer, kau dapat pula Olympian, orang pandang kau macam mana? pakai dua mata kat lah. Sebab tu masa tu saya pun fikir, saya terus jawab dekat dia, saya nak dua. Dan dia cakap, kalau macam tu, buat apa kau jumpa aku? Pergilah belajar sekarang. Betul, dia cakap training sekarang. pergilah cuba. Kan, kita tak tahu apa yang akan jadi. So dia cakap pergilah cuba. Apa? Dan dah dapat lah. Tahun ketiga lah, saya dapat qualify Olimpik. First thing saya qualified tu, saya text dekat dia lah. Cakap, betul lah cakap doktor. Betul lah cakap, kalau saya tinggal masa tu, tinggal menembak, habis lah. Tak adalah Olympian. Mungkin sekarang ni tengah kerja sebagai engineer kan, tapi tak dapatlah gelaran sebagai seorang Olympian. Okay, kau dah dapat dua-dua, which is kau grad engineering dan kau adalah Olympian. Dan sekarang ni kau masih lagi dalam line sukan lah, masih meneruskan perjuangan lagi kan. So engineering kau macam mana? Memang niat saya sebenarnya dari awal lagi saya nak jadi engineer.
kan. Okay. Tapi disebabkan sukan ni dia agak susah nak tinggal. Agak susah. Memang kalau tanya coach pun, saya pernah cakap dengan coach, kalau boleh mungkin saya nak tinggal lah. Tapi sampai sekarang masih dalam menembak. Sama juga macam dulu. Rasa macam nak tinggal suka menembak. Nak fokus dekat engineering kan, study kan. Tapi dia macam berat, sayang nak tinggal. Sebab itu macam satu identiti bagi saya yang saya rasa saya kena cuba lagi untuk buat sesuatu. Because kita dalam team Malaysia ni, kita not just for ourselves. Kita bawa tu kita punya maruah, family punya maruah, family punya harapan, dan satu lagi harapan Malaysia. Betul. So itu bukan satu benda yang kita boleh tinggalkan macam tu je. Faham. Saya rasa selagi kita boleh perform, saya rasa itu satu tanggungjawab kita. Sebab tu saya masih dalam team. Itu semangat dia. Coach, okay, saya tak nak tanya benda ni dekat John. Saya nak tanya kat coach lah. Dan biar John yang dengar lah. Kan? Biar dia dengar kat sebelah tu kan. Apa harapan coach untuk John? Harapan untuk John dan secara khususnya untuk John lah, tapi secara amnya untuk sukan menembak kita. Okay, harapan yang pertama lah untuk John dulu lah kan. Kita orang ni cerita serius ni, serius ni. Nampak serius. Memang kita orang aku berdua dengan dia, memang kita orang membincangkan sesuatu future ataupun sesuatu pencapaian yang dihadapan ni untuk capai gol Olimpik. Dan benda ni bukan baru cerita semenjak kita dapat qualify kan. Kita dapat kota kan. Bukan start tu pun kita start cerita tau. Kita dah cerita benda ni lama dah. Contoh macam nak qualify ni pun, kalau tanya dengan Coach Zubi, B aku nak pergi Olimpik, B aku nak pergi Olimpik. Sebab aku nampak senang. Tak tahulah orang lain kata susah kan. Aku nampak senang. Jadi senang tu bukanlah senang tu senang. Faham? Dia senang, dia kena kerja. Dia kena kerja betul-betul benda tu, and dan benda tu akan sampai, akan datang itu. So harapan aku bukan sekadar untuk aku cakap dari segi hati aku saja. Untuk kalau kata stress aku, target aku gol lah. Memang kita nak gol. Aku rasa dia pun tak stress pun. Kita gol tu gol. dia tak ada rasa apa dah. Memang semua nak. Memang semua nak. That's why kita nak lebih banyak mempromosikan supaya John ke arah gol. Ini kadang-kadang ingat dalam bulan lepas pun semua every kadang every day, every week, John kau nak pergi Olimpik apa? Saja kan. Kalau aku cakap macam tu, budak dah royak lah. Kadang-kadang dia jawab tu main-main. Dia hing ke tepi-tepi semua kan. Tak, cuba kau cakap betul-betul. Saya nak menambah. Kita akan cakap sampai dia jadi kenyataan. Sampai benda tu jadi kenyataan. Sampai benda tu dia lock. Dia lock dalam kepala otak dia kan. Kita pergi ni bukan main-main. Ni second Olimpik gila. Kan kalau first Olimpik tu orang lain, orang baru, mungkinlah kita ada rasa macam kita letak harapan pun dia tak tahu apa. Kan, tapi ni benda yang kita dah sembang. Dah bersembang, kita kena menang. Menang ni bukan kata untuk kita. Kan, untuk Malaysia juga, untuk family kita, untuk pendapatan kita akan datang ataupun semua kan. Aku selaku di balik tabir, aku tahu dia perlukan coach, dia perlukan orang untuk dia nak luahkan perasaan. Kadang-kadang perasaan dia memang benda bodoh juga kan. Tapi aku kena terima. Sebab benda tu adalah permainan dia. Mungkin cara dia nak release tension dia. Betul. Kadang aku kena dengar lah. Kita berurusan dengan manusia kan? Sampai masa kalau time aku pula, aku akan cakap aku punya pula. So engkau dengar, you listen. So harapan kita untuk John is goal. Dan harapan aku untuk atlet-atlet yang kat luar sana, jadikan Abang John sebagai satu contoh, satu inspirasi, dan juga sebagai bukan model, idol. Idol tadi apa aku cakap? Idol lah kan. Jadi sebagai seorang idol yang mana kalau dia pernah rasa susah dekat dalam pembelajaran dia, dalam waktu dia belajar dulu, so macam mana dia boleh ada kat sini sekarang? Sebab struggle tu adalah make sense. Kita struggle sekarang, kita akan dapat keindahan tu di depan. Macam tu lah. Ya, dengar tu. Siapa yang semualah kan.
Terutamanya yang duduk dalam tim ni sekarang ni kan. Ya. Wow. Dengar tu John macam tak ada perasaan dekat sebelah tu kan. Untuk John, apa harapan kau untuk your preparation ni lah, untuk pergi bertanding di sana, dan harapan kau jugalah untuk sukan menembak kan, nak tinggalkan legasi kau ke apa ke? Saya rasa sebab ni kali kedua. Kali pertama memang saya berhasrat untuk qualify untuk Olimpik. Kali kedua saya rasa saya nak up level dia. Sebab macam tadi saya cakap, atuk saya dulu selalu tengok TV kan. Setiap kali je atlet yang Malaysia ni masuk final, dia ni semangat. Dia semangat. Dia akan panggil saya, panggil kakak saya, adik saya semua untuk tengok. Dia akan duduk depan TV tunggu final. Tapi sekarang ni dia dah tak ada. Cuma saya rasa saya perlu teruskan semangat tu untuk supaya saya boleh qualify dekat final. Saya bukan nak tunjukkan kepada mak ayah atau apa, tapi saya nak tunjukkan kepada atlet yang lain, yang generasi yang baru kan. Sebab dulu saya pun tak ada pun hasrat untuk nak qualify dekat Olimpik, tapi benda tu dia jadikan benda yang saya punya vision tadi saya cakap. Sebab dia, bila kita masuk dekat final, saya rasa dia bagi banyak inspirasi dekat new generation lah. Supaya diorang next in the future dia akan dapat mewakili Malaysia dekat Olimpik. Dan kita masih kejar first gold medal. Saya harap kalau kata boleh, ada peluang. Yang kalau Ada peluang, itulah saya nak kejar. ada peluang, jangan kalau. Wow. Kita orang memang takkan ada kalau. Kita nak anjut je. Faham? Langgar sampai jadi. Kalau coach Zubir, coach, dia ada tu hashtag, dia main hashtag tu. Coach ada hashtag apa? Coach Faiz handsome, tiba-tiba kan. Hashtag Hashtag ni untuk diri sendiri tak ada lah. Tapi biasa kalau banyak dalam post aku lebih more fokus pada hashtag Olympics. So sekarang ni mungkin ada orang gembira, orang suka dengan kejayaan yang aku ada sekarang. Mungkin ada orang tak suka. Jadi benda tu aku tak peduli. Cuma yang aku perlu teruskan adalah aku tak boleh nak tembak. So aku kena guna John untuk dia tembak kan. So aku kena buat John betul-betul. So aku kena make sure John energy dia bagus. Everything lah. Sebab aku tak boleh tembak. Kalau aku ada, aku tak nak menyusahkan orang. So John ada, so aku tak nak John menyusahkan orang lain juga. Okay, kita dah sampai ke penghujung dan saya memang akan sokong korang lah. Sukan menembak kan, sukan menembak. Dan saya juga wakil daripada semua kru dekat Kongsi Terang mendoakan kejayaan yang bagus untuk John, untuk coach, Amin. untuk semua orang dalam khususnya pada sukan menembak lah. Sukan aku kan bias sikit lah. Kan bias sikit lah. Tapi kita mendoakan semua kontijen negara yang akan beraksi di Olimpik buat yang terbaik, dapat persembahan yang baik kan. Tunjukkan yang negara kita walaupun kecil dia power. Sebab tu kita bawa dia sampai Denmark. Dekat Denmark yang tembak 57 besar-besar ni, ada orang dia kat dalam tu. Dekat Denmark. Yes, kita mungkin zaman kau, zaman Shu, zaman Eddie dulu yang ada main dalam 5-7 tu kan. Tapi sekarang ni kurang. Ada pun seorang, kadang-kadang ada pun kadang-kadang 2 orang kan. Tapi gameplay tu main tak kuat. So pergi Denmark ni, dia light game but tough. Faham? So dia ada apa, ada Olympian dia dulu tak silap bukan, kalau bukan Olympian dia punya world champ dia lah kan. Arjun Shima that time. And then ramai atlet yang mungkin bukan atlet, mungkin sebagai penembak kelab aja, yang skor dia adalah 5-7. Penembak daripada Sweden 5-7. So dia kalau kata 5-7 ni sampai 5-6 orang juga lebih kurang. Kita nak dapatkan the fight spirit tu. Yes, that's why kita menggalakkan atlet kita sekarang, jangan tunggu nak tembak result besar ni. Dapat tembak je dulu, tembak je. Kan? Bila persaingan tu ramai, bukan bagus soal dia untuk John, untuk budak tu sendiri. Faham? Kan? So kalau John mungkin dia sebagai seorang star yang tembak seorang ada kat dalam tu kan. Dapat makan star okey lah. Macam tu kan. Selepas Denmark
Oh, dia sambung-sambung. Dia nak tutup dah. Member-member semua dah. Selepas Denmark, ada lagi projek ke? Ada. Oh, gimana lah? John? Masih kita ada dalam perancangan untuk ke World Cup Azerbaijan, di Azerbaijan Baku, dan juga dekat Munich, Germany. Kita akan ada training camp juga lokal sebelum kita hadap dekat Paris punya Olympic lah. Dan most likely we will be in Paris earlier than the schedule untuk adapt to the situation, weather and all that. Wow, ini betul-betul ini yang dipanggilkan sukan, kau tahu tak? Dia ada perancangan, dia ada kajian. Betul. Serious talk punya kan. Ini kerja gila nak buat ni. Macam kita dalam episod sebelum ni dengan Ko Zubir, dia cakap ibarat dia macam nak hantar orang pergi bulan. Betul, orang tu pula orang Malaysia. Ini memang kerja gila punya. Tapi tak mustahil kan, sebab memang daripada saya sendiri yang masuk menembak tu pun dah sembang Olimpik dah. Ini kita dah berdepan dengan orangnya. So terima kasih Coach Faiz, Coach Ais, Coach Daus. Terima kasih Coach Faiz, John, Zilin menemani tim semua yang sudi, untuk korang berdua yang sudi datang ke podcast untuk kongsi selit-selit juga jadual semua datang. Dan of course kita mendoakan sama-sama kita satu Malaysia unite untuk sokong kita punya sukan. Janganlah jadi bila kita punya perwira-perwira ni balik bawa medal je baru kau nak sokong. Lepas tu selainnya kau nak kecam. Kau kena faham dulu dia bukan pasal medal tu, kisah belakang-belakang tu yang korang tak tahu, yang korang mungkin dia je yang rasa benda tu. So sekali lagi terima kasih dan all the best untuk Olimpik. Dan jangan lupa untuk follow rapat Kongsi Terang di semua platform digital. Kita ada YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan semua social media yang biasa-biasa itulah. So semoga bertemu lagi di episod yang akan datang setiap hari Rabu 9 malam. Assalamualaikum.